Chapter 6, Data Descriptive. Ini maksudnya kita akan bincang tentang statistik. Statistik. Yang pertama kita berkenalan dulu dengan Introduction to Data. Sebenarnya data ni dia adalah bentuk nombor. Kebanyakan data ni bentuk nombor. Tapi nombor yang bermaklumat. Nombor yang bermaklumat. Okey, kita tengok. Contoh. Ini yang kita akan bincangkan. Sebelum kita pergi detail, kita akan lihat beberapa istilah. Yang pertama, discrete. Kemudian yang kedua adalah continuous data. Kemudian yang ketiga ungrouped data. Seterusnya group data. Dan kita akan lihat bagaimana kita nak gambarkan data kita ni dalam bentuk stem and leaf. Okey, kita lihat istilah yang pertama dulu. Population. Okey, population ni maksud dia adalah, katakan kita ambil contoh lah. Katakan contoh pelajar KMJ semua sekali, KMJ semua sekali pelajar dia adalah mungkin dalam 3,300 semua sekali. Ni semua. Okey, yang semua ni kita panggil dia sebagai population. Yang semua ni kita panggil dia sebagai population. Okey, kemudian daripada sini nanti kita akan lihat sampel. Okey, sampel ni adalah sebahagian daripada population. Sebahagian. Biasanya kalau kita nak buat kajian, kita memang nak dapatkan keputusan untuk semua pelajar, 3,300 orang pelajar. Tapi bila kita nak buat kajian, kita tak akan buat kajian ke atas population. Sebab dia akan melibatkan kos, dia akan melibatkan masa dan sebagainya. Jadi, apa yang kita buat, kita perlu ambil sampel je. Okay, contoh daripada 3,300 ni saya akan pecah. Katakan sekarang kita ada 6 blok. Setiap blok tu saya ambil 50 orang. Okey, 50 orang, 50 orang, 50 orang. Okey, katakan 6 kali 5 300. Jadi kalau kita ambil sebahagian daripada population ni, ini yang kita panggil sampel. Sampel ni dia tak kisah kita nak ambil berapa. Okey, sama ada nak ambil 300 ke, nak ambil 100 ke, nak ambil 150 ke. Yang penting dia adalah sebahagian daripada population. Tujuan dia supaya apa yang kita kaji tu, katakan kita ambil 300, keputusan 300 ni adalah untuk keputusan semua pelajar. Okey, contoh mungkin kita nak lihat satu hari berapa kadar COVID kita setiap hari. Satu hari tu berapa. Jadi kalau kita nak test semua, tak mampulah. Jadi kita akan ambil sampel je. Mungkin dalam satu hari kita ambil sampel 150. Mungkin dalam satu hari kita ambil sampel 100. Jadi yang kita kaji itu adalah 100 orang pelajar saja. 100 orang, tapi kita nak buat kajian untuk berapa lama? Mungkin 1 minggu. Tapi keputusan yang kita dapat itu adalah untuk mewakili population keseluruhan pelajar. Okey. So kalau kita belajar population, di bawah dia adalah sampel. Kemudian kita ada istilah parameter. Okey, parameter ni adalah summary measure. Okey, maksud dia dalam kita mengkaji sampel ni nanti kita akan mengkaji, ada banyaklah, antaranya kita akan kaji mean dia berapa, variance dia berapa, standard deviation dia berapa, iaitu nanti kita akan lihatlah. Okey, itu dia panggil parameter. Ini tadi saya dah cerita tadi, sampel. Sampel ni yang penting dia adalah sebahagian. Okey, contoh population ni kalau dari segi gambaran dari segi gambaran, okey, katakan semua ni dia panggil population. Dalam population ni nanti kita mungkin boleh pecah beberapa sampel. Sekumpulan kecil ni dia panggil sampel. Okey, kemudian variable ni kita dah biasa jumpa. Biasa kita akan jumpa variable X, Y. Tapi untuk kalau kita nak buat kajian, ikut apa yang kita kaji. Itu adalah variable. Okey, kemudian kita ada istilah qualitative data, satu lagi quantitative data. Okey, katakan data kita ni, kalau kita nak buat kajian, dia ada dua jenis data. Yang pertama, data yang bukan dalam bentuk nombor. Data bukan dalam bentuk nombor. Kita nak attribute as a man or woman. Maksud dia kita nak mengkaji jantina, lelaki dan perempuan. Yang ini asalnya, kalau kita punya sampel kita adalah man ataupun woman, asalnya data kita itu bukan dalam bentuk nombor, sebab dia sama ada lelaki atau perempuan. Kita hanya lihat yang tu je, lelaki atau perempuan. Jadi data kita sebenarnya
Dia bukan dalam bentuk nombor. Jadi itu yang dipanggil kualitatif data. Biasanya kalau kita nak buat pengiraan, contoh katakan daripada sini, kalau kita kekalkan kita punya kajian tu man dengan woman, maka kalau kita nak mencari mean macam mana? Itu susah untuk mencari mean. Nak cari median pun susah, kecuali kalau saya ubah man ni, saya kodkan dengan nombor 1 contoh. Kalau woman ni saya kodkan dia dengan nombor 0 contoh. Okey. Jadi ini yang dipanggil kualitatif data ni. Maksud dia data kajian kita ni dia bukan asalnya dalam bentuk nombor. Okey. Man and woman bukan dalam bentuk nombor asalnya, tapi bila kita nak buat pengiraan, kita kena kodkan man ni berapa, woman ni berapa. Contoh macam kita isi borang lah. Kalau kita isi borang survey, kadang-kadang dalam ruangan survey tu ada soalan dia suruh nyatakan bangsa, kan? Ataupun suruh nyatakan warna kesukaan. Itu semua tu, itu bukan dalam bentuk nombor asalnya, kecuali kalau dikodkan. Bangsa Melayu 1, bangsa Cina 2 contoh. Kita kena kodkan, baru kita boleh buat pengiraan. Kalau kekalkan maklumat yang asal, memang kita tak boleh buat pengiraan. Itu yang dipanggil kualitatif data. Yang kedua, kuantitatif data. Ini maksudnya data kita memang asalnya dalam bentuk nombor. Okey, memang asal dalam bentuk nombor. Okey, contoh katakan kita nak mengkaji, contoh bilangan kajian kita adalah bilangan yang kena jangkitan COVID. Okey. Bilangan lelaki yang kena jangkitan COVID contoh. Okey, jangkitan COVID. Okey. Kalau kita refer kepada bilangan lelaki ini adalah memang asalnya data kita memang untuk nombor lah, bilangan. Yang tadi berbeza. Kita mengkaji laki, jantina, laki ke perempuan. Tapi kalau bilangan lelaki ataupun bilangan pelajar di KMJ, itu adalah merujuk kepada kuantitatif data. Maksud data kita dah dalam bentuk nombor. Okey, kita lihat contoh kualitatif dengan kuantitatif. Ini kalau kita nak senang ingat ni, kalau kuantitatif, kita baca depan je. Quantity dia merujuk kepada number. Kalau kita nak senang ni, quantity. Ini kita baca depan je. Quantity dia merujuk kepada number. Quantity. Kalau kualitatif, dia tak rujuk pada number. Dia hanya merujuk kepada description. Okey, contoh macam ni lah. Contoh macam ni. Ini contoh kalau kita ada satu statement, kita nak kenal pasti population. Okey, population maksudnya kalau contoh dekat sini, population maksudnya kita kena ambil all student. Maksudnya kalau kajian kita ke atas satu college, maka keyword dia adalah mesti guna all student. Semua. Mesti guna ada perkataan semua, all. Kalau dia nyatakan semua tu, katakan saya tadi bagi contoh, satu college kita ni ada 3,300, maka population kita kena nyatakan nombor dia 3,300. Sekarang nombor dia tak ada, dia cuma bagi tahu college je. Maka kita buat umum lah, all student. Kemudian yang nombor ni daripada survey ni, biasa survey ni kita mesti ambil sampel. Sampel kita yang ni lah. Okay, 40 boys and 60 girls. Ini adalah sampel sebab kita ambil sebahagian daripada keseluruhan college. Ini yang dipanggil sampel. Kemudian variable ni ikut kita punya kajian kita apa. Dia mengikut kajian, itu dia panggil variable. Like mathematics. Okey, kemudian D. Kita nak tentukan variable kita ni yang suka matematik ni. Sama ada kita nak namakan dia kualitatif ataupun kuantitatif. Okey, kualitatif ni, yang ini mesti kita namakan dia sebagai kualitatif sebab yang suka matematik, suka. Macam mana kita nak tentukan suka tu? Kecuali kalau kita tak kodkan kepada nombor, baru kita boleh kira. Okey, so ini yang dipanggil kualitatif. Kalau kuantitatif, dia merujuk kepada data kita yang asal memang merujuk kepada nombor. Kuantitatif. Yang ini bukan merujuk kepada nombor. Dia merujuk kepada sifat. Okey. Okey, data kita. Ni kalau kita nak perincikan lagi. Kuantitatif, numerical number. Ini maksudnya dalam bentuk nombor. Kualitatif,
non-numerical. Maksudnya bukan dalam bentuk nombor. Ini dalam bentuk nombor. Dalam bentuk nombor ni, yang ini yang kita fokuskan ni. Data kita ni mesti dalam bentuk nombor. Okey, dia panggil quantitative data. Dalam quantitative tu, quantity data kita akan pecah kepada dua. Yang pertama dipanggil discrete data. Yang kedua dipanggil continuous data. Saya buat secara umum dulu. Okey, kalau kita nak tentukan discrete data. Okey, discrete data. Kalau kita nak mudah, biasanya dia merujuk kepada integer. Itu yang paling mudah lah. Dia merujuk kepada integer. Maksudnya nilai-nilai tepat. Contoh 1, 5, 8, 9, 12. Okey, itu dipanggil discrete data. Nilai-nilai yang tepat. Ini yang biasanya kita akan fokuskan untuk discrete data. Ada juga data yang kita fokuskan. Ini jaranglah kita bincang ni. Ini kita tak buat ini. Kita cuma kena pasti. Contoh macam saiz kasut. Ada saiz kasut 5. Ada saiz kasut 5,5. Ada saiz kasut 6. Ada 6,5. Ada 7 dan seterusnya. Okey. Walaupun kita lihat kat sini dia masih ada melibatkan integer dan pecahan. Okey, integer dan pecahan. Tetapi pattern dia sama. 5, 5,5. Kemudian 6, 6,5. Tak ada kasut yang saiznya 5.2. Tak ada. Ataupun kasut saiz 5.4. Dia punya bentuk dia sama je. Yang ini pun boleh juga kita panggil dia sebagai discrete. Sebab selepas 5, mesti 5,5. Selepas 6, mesti 6,5. Maksudnya pattern dia sama. Itu dia panggil discrete. Okey, contoh katakan saiz baju pun sama juga. Saiz baju, contoh katakan ada saiz baju 15. Ada yang 15.5. Ada yang 16. Ada yang 16.5. Walaupun dia bentuk dalam bentuk decimal number, tetapi dia pattern dia sama. 15. Selepas 15 mesti 15.5. Selepas 16 mesti 16.5. Ini pun dipanggil sebagai discrete data. Jadi kalau kita nak mudah, discrete data ni kita boleh fokuskan kepada bentuk-bentuk integer, nilai yang tepat. 2 dan 3 ni kita jarang guna. Okey. Okey, apa beza dengan satu lagi data? Continuous. Sekejap ya. Okey, apa beza dengan continuous? Continuous data. Okey, ini kalau kita nak mudah, dia adalah real number. Kalau discrete, kalau kita nak mudah, kebanyakannya dia dalam bentuk integer, nilai yang tepat. Contoh yang pertama, mungkin kita ada data yang bentuk integer. Contoh 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ada juga data kita dalam bentuk fraction. Okey, fraction. Contoh, kita ada 1/2, ada 3/4, ada 8/5, macam-macam lah. Sebarang bentuk fraction. Ini pun termasuk dalam kategori continuous data. Atau yang ketiga, dalam bentuk decimal number. Tak kisahlah decimal number jenis yang macam mana. Kalau nampak je nombor perpuluhan, itu termasuk dalam continuous data. Jadi kesimpulan dia, kalau kita nak tentukan discrete ataupun continuous, discrete mesti nilai yang tepat. Kalau kita nak senang ingat, nilai yang tepat tu boleh merujuk kepada integer. Kalau continuous, dia mesti nilai real number, sebarang nombor. Okey, ini dari segi istilah dia. Okey, katakan saya gambarkan dalam bentuk number line. Okey, katakan saya gambarkan dalam bentuk number line. Mana saya letaknya? Okey, katakan dalam bentuk number line. Okey, katakan saya bincang data kita ni di antara 5 dan 8 contoh. 5 dan 8. Jadi kalau discrete, kalau katakan saya buat kat sini, kalau discrete, okey, discrete, saya nak gambarkan dalam bentuk number line. Kita ada 5, kita ada 6, kita ada 7, kita ada 8. Kalau discrete, kalau x more than 5, maksudnya mesti bermula dengan 5. Selepas 5 mesti 7. Selepas 7 mesti 8.
Sebab tadi saya dah bagi tahu discrete ni kalau nak senang kita boleh rujuk kepada nilai integer. Jadi mesti ada 6, 7, 8. Dia takkan ada 6.2, dia takkan ada 6.8, dia takkan ada 7.3. Dia mesti 6, 7, 8. Itu dipanggil discrete. Kalau continuous. Kalau saya nak gambarkan dalam bentuk number line, okay, range yang sama 7, 8. Kita akan buat dalam bentuk interval. Ini open interval, kemudian to 8. Okey, nampak tak ada perbezaan dia? Kalau discrete dia mesti bentuk point 6, 7, 8. Tetapi kalau continuous, saya akan ambil daripada permulaan sempadan tapi kita buat open. Dan kita akan buat line sampai ke hujung. Ini maksud dia nilai 5.1 ada, 5.2 ada, 5.4 ada, 5.9 ada, 7.999 pun ada. Okey. Jadi continuous ni maksud dia semua nombor di antara 5 hingga 8. Kalau discrete mesti nilai yang tepat. Ini nanti kamu tengoklah ya. Ini contoh-contoh dia. Ini yang saya sebut tadi. Okey, ni. Nanti kamu baca. Okey, saya teruskan. Data ni kita ada dua lagi data. Dia panggil ungroup data. Satu lagi group data. Okey. Biasanya kalau kita buat kajian, kalau kita buat survey, biasanya data tu dalam bentuk yang berterabur. Okey, katakan saya nak ambil data selama seminggu, kadar jangkitan setiap hari selama seminggu. Mungkin hari yang pertama 10, hari yang kedua 6, hari yang ketiga 20, hari yang keempat 15, sampai seminggu. Jadi data kita tu dalam bentuk yang berterabur, tak tersusun. Itu yang dipanggil ungroup data ataupun dipanggil raw data. Itu data mentah kita. Okey. Kemudian biasanya bila kita dah ada raw data, baru kita transfer dalam bentuk table. Kalau data tu kita transfer dalam bentuk table, itu yang dipanggil group data. Okay? So kita boleh faham group data ni maksud dia raw data kita daripada kajian, data kita dalam bentuk yang berterabur. Nombor dia tak tersusun. Kemudian kalau kita transfer dalam bentuk table, itu yang dipanggil group data. Biasa table ni kita akan ambil data bersama dengan frekuensi. Itu yang dipanggil frequency distribution. Okey, contoh ungroup data. Yang ni ungroup data. Contoh macam mungkin kita nak mengkaji kadar jangkitan. Hari pertama 3, hari yang kedua 5, hari yang ketiga 6, sampailah hari yang terakhir. So data kita dalam bentuk yang berterabur. Okey. Kecuali kalau data ni saya pindah ke dalam bentuk table. Maksud dia yang kadar jangkitan 3 orang sehari. Kita boleh kumpulkan ada berapa? 1, 5, ada 3. Macam itulah. Jadi kalau kita transfer dalam bentuk table dengan frekuensi dia, itu dia panggil group data. Untuk contoh yang asal ni, ini disebabkan ini adalah raw data, maka ini dia panggil ungroup data. Kemudian kalau contoh lain, group data ni, ni yang saya cakap tadi. Group data, asalnya dia daripada sini. Tapi kalau transfer dalam bentuk table, dia akan jadi ni table ni dengan frekuensi, data dengan frekuensi. Itu dipanggil group data. Okey, kemudian ada nota kat sini. Untuk soalan exam untuk soalan exam, all data is to be considered as sample. Maksud dia dalam soalan exam nanti semua soalan dianggap sampel. Semua soalan dianggap sampel kecuali soalan sebut itu adalah population. Okey. Okey, contoh kalau kita lihat nota. Okey, contoh yang kedua contoh kedua. Okey, kita diberi satu set data. Ini dia panggil raw data. Ni semua ni. Ni dalam bentuk berterabur ni. Markah untuk 30 orang pelajar. Berterabur, ada 63, ada orang kedua 58, ada orang ketiga 61. Jadi dalam bentuk yang berterabur. Ini dia panggil raw data. Ini dia panggil raw data ataupun kita panggil dia sebagai ungroup data. Okey, kalau kita pindahkan dalam bentuk table. Ni. Kalau pindah dalam bentuk table ni yang kita panggil dia sebagai group data. Okey. Ini kita pernah jumpa, maksud dia daripada nombor tadi, daripada nombor raw data tadi kita tukar dalam bentuk
table. So nanti kita carilah, mungkin kita akan kelaskan table ni. Markah 40 hingga 49 ada berapa? Markah 50 hingga 59 ada berapa? Sampai lain. Maksud dia, daripada yang terabur ni kita kumpulkan dalam bentuk range. Ikut 40, 49 berapa sampai 80 hingga 89. Okey, jadi kalau kita nak tentukan ni, kalau ikut cara biasa kita akan carilah 40 hingga 49 ada berapa. So kita scan lah. Scan 40 sampai 49. Kita akan lihat. Okey, sampailah data yang hujung. Okey. Itu cara biasalah. Tapi ada satu cara yang tak perlu kita scan daripada mula sampai akhir. Kita hanya buat tally method. Tally method ni maksud dia kita akan buat garis-garis. Saya akan buat garis macam ni. Kalau kita jumpa data yang pertama, kita buat garis 1, 2, 3, 4. Yang kelima kita cross. Itu dia panggil tally method. Okay, tally method. Okay, contoh. Saya scan ni 63. Okay, 63 saya letak kat sini. 63. 58. Saya akan letak kat sini. Itu sebenarnya kaedah dia macam tu sebenarnya. 58. Kemudian 61. Kita letak kat sini. Kemudian 52. Kita akan letak kat sini. 59. Sini. 65. Kita akan letak di bawah. 69. Kita akan letak di sini. Kita tengok pula 75. Letak di bawah. 70. Kita akan letak di bawah. Sini. 54. 54 di sini. Okey. 57. Okey, 57 bila sampai ke yang kelima kita buat garis. Kita tetap buat yang tegak ni, kita buat melintang. 57. Kemudian teruskan lagi 65, 63. 63 sama juga. Sepatutnya saya akan buat garis tegak ni, tapi dah sampai yang kelima garis. Okey, kemudian 76. 81. 81. Kemudian 64. 64. 68. Kat sini juga. 59. 40 kat sini. 65 di bawah. 74 di sini. 80 di bawah. 44 di sini. 47. Okey, 53. Okey. 70. Yang kelima 70. 81. Sepatutnya kaedah tu macam tu lah. 68. 69. 57. 57 di sini. 61. Yes. Kemudian sebenarnya yang kita nak tu adalah frekuensi ataupun kekerapan. Terus kita nampak je macam ni, terus bilangan dia 4. Yang ini terus, ini 5 ni. 5 tambah 3, 8. Yang ini 10. Yang ni 5. Yang ni 3. Okey, kalau kita cek betul tak ni? 12. 12, 22. Okey, betul ya? 30. Okey, itu kaedah sebenarnya daripada raw data, daripada ungroup data, tukar dalam bentuk group data ataupun dipanggil table. Inilah cara dia. Kita akan gunakan tally method. Kalau nak guna. Kalau tak nak, terpaksalah kita scan daripada mula sampai akhir untuk nombor 40 hingga 49. Bila dah habis, bila masuk ke second interval ni, kita scan balik daripada nombor mula sampai hujung antara 50 hingga 59. Okey, jadi terpulang kamu nak guna cara mana. Okey. Okey, kemudian kalau kita ada data, okey, kita nak gambarkan. Sebab kalau kita dalam bentuk data, kita tak boleh buat satu kesimpulan segera. Sebab dia hanya nombor je. Contoh macam ni kan. Nombor je. Apa kesimpulan yang kita nak buat? Kita tak dapat buat satu kesimpulan pun. Jadi kalau kita nak mudah, kita gambarkan dalam bentuk sama ada histogram, frekuensi polygon, cumulative frequency graph, macam-macam lah, pie chart dah, dot plot, okey, dah macam-macam time series. Okey, jadi ada banyak bentuk yang kita boleh gambarkan data kita. Tapi untuk yang sekarang ni kita akan fokuskan kepada yang 8 ni. Stand and leaf plot. Okey. Yang lain tu mungkin kamu dah belajar. Okey, untuk sekarang ni kita fokuskan
yang ke-8. Okey, kita lihat 6.2. Okey, measures of location. Okey, jadi kita fokuskan dulu kepada ungroup data dulu. Okey, ini apa benda ni kan? Measures of location. Okey, measures of location ni maksud dia kita ada data. Okey, kita ada data. Mana kalau kita nak buat analisa, kita perlu membuat pengiraan. Pengiraan data kita ni berkumpul dekat mana? Antaranya mungkin kita boleh lihat dari segi mean. Dari segi mean. Yang kedua mungkin kita boleh lihat dari segi median. Ini semua ni measures of location. Yang ketiga mungkin kita lihat dari segi mood. Yang keempat mungkin kita boleh lihat dari segi kuartal. Okey, mungkin kita boleh lihat dari segi persental. Okey. Ini semua ni dia panggil measures of location. Maksudnya data kita akan bertumpu kepada satu nilai supaya kita mudah untuk membuat sebarang kesimpulan. Okey, mean, median, mood, kuartal, persental. Jadi sekarang ini bagaimana cara kita dapatkan kelima-lima ni? Okey. Kita lihat contoh. Okey, contoh kita ada data. Okey, kita lihat yang pertama kita nak mencari mean. Okey, mean kalau kita nak guna formula, kita boleh gunakan mean ni simbol dia x bar equals to summation of x divided by n. Maksud dia kalau kita ada data, kita akan tambah semua data ni. Itu yang digunakan summation ni. Maksud data yang pertama x1. Data yang kedua x2. Antara dua data ni kita akan gunakan tambah sebab simbol dia summation. Summation, tambah. So kita tambahlah sampai ke data yang terakhir bahagi dengan number of data, n. Okey, ni kita lihat contoh. Okey, katakan kita ada soalan contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga. Mana contoh tiga tak ada? Contoh lain sikit, benar tak? Okey, contoh 357. Okey, ni contoh keempat sepatutnya. Kita nak mencari mean, jadi mudah je. So kita tambah je daripada mula sampai ke hujung, tak perlu susun. Kalau mean ni tak perlu susun. So tambah je bahagi dengan number of data. So kita akan dapat 5.57. Okey, so ini mudah ni. Okey, ini sebenarnya, ini kalau ikutkan, ini kita panggil dia sebagai, ini sebenarnya kita panggil dia sebagai group data. Tadi saya dah pesan, kalau kita nampak je table bersama dengan frekuensi, sepatutnya ini kita panggil dia sebagai group data. Ni patutnya group data. Ini nanti kita akan lihatlah. Sebab group data ni dia mesti darabkan dengan frekuensi untuk dapatkan mean. Okey, ini nanti kita akan lihat kemudian lah. Okey, kita lihat mood pula. Mood. Okey, mood syarat dia adalah most frequent value. Maksud dia the highest frequency. Maksud dia kalau kita ada data, kita lihat data kita nombor mana yang paling kerap diulang. Contoh macam ni kan. 2 diulang 2 kali. 6 diulang 2 kali. Jadi kemungkinan mood ni dia boleh satu jawapan ataupun dua jawapan, lebih daripada satu. Okey. Kalau katakan saya ada senarai nombor ni, data ni, saya ada satu lagi nombor, katakan saya tambah kat sini 3 kat sini. Saya tambah 2. Maka mood dia, jawapan dia adalah 2 sebab nombor 2 tu diulang sebanyak 3 kali. Tapi untuk yang soalan ni, contoh ni, nombor 2 diulang 2 kali, 6 pun 2 kali juga, frekuensi yang sama, maka mood ni mungkin ada 2 jawapan. Okey, contoh. Okey, kita ada yang ni. Jadi kalau kita jumpa soalan mood ataupun mean, tak perlu susun. Kita hanya lihat je mana nombor yang paling kerap diulang. Kalau kita lihat kat sini, 2 ni sekali, 3 baru 2 kali. Tapi 5 ni sebanyak 3 kali. 5 yang paling banyak diulang. Maka jawapan mood kita adalah 5. Okey. Setakat ni ada nak tanya tak? Boleh ke ni?
Okey tak ni? Tak ada ke? Tak ada. Okey, saya teruskan lagi. Ya. Ada lagi nak masuk. Okey, sekejap ya. Okey. Kemudian soalan B pula. Okey, soalan B, kita lihat okey, nombor ni semua diulang sebanyak sekali, 2 sekali, 3 sampai di ujung. Maka bila semua tu sama aja, maka mode tu tak ada jawapan. Kita akan tulis none. Tak ada jawapan. Okey, dia mesti ada, mana ada nombor yang lebih daripada sekali diulang. Okey, yang paling tinggi. Okey, contoh macam ni. Okey, kita lihat ya. Kalau 0.2 baru sekali, tapi kalau 0.4 1 2 3. Kalau 0.7 1 2 3. 0.5 dua kali. Maka jawapan kita adalah 0.4 dan 0.7. Jadi syarat dia kita akan pilih mana nombor yang paling kerap diulang. Kalau yang diulang tu sama dengan nombor yang lain, kemungkinan kita akan ada lebih daripada satu jawapan. Untuk yang C ni ada 2 jawapan. Okey, selesai. Kita nak mencari median. Okey, median. Okey, median. Ni kalau ikutkan kita kena lihat odd number ke ataupun even number. Ini kalau ikutkan peraturan dia. Okey. Yang pertama, kalau kita lihat dari segi median. Okey, median maksud dia adalah kita bahagi data kita kepada 2 bahagian. Kalau median maksudnya kita bahagi data kita kepada 2 bahagian. Okey, 2 bahagian. Maka sempadan tu itu yang dipanggil median tu. Itu maksud median. Nilai yang di tengah. Okey. Kalau kita bincang kuartal. Kita bincang kuartal. Ini maksud dia, kita bahagi data kita kepada 4 bahagian yang sama. Jadi, kita bahagi data kita kepada 4 bahagian. Kalau kuartal. Kuartil kita ada 4 bahagian. Bila kita bahagi data kita kepada 4 bahagian, maka sempadan dia tak adalah sampai 4. Sempadan dia cuma ada Q1, Q2, Q3. Kita cuma ada 3 sempadan je. Dia punya, kalau median dia bagi kawasan data kita kepada 2 bahagian. Maka sempadan dia ada 1 lah. Bila ada 1 sempadan, maka akan ada 2 kawasan. Itu dia panggil median. Kalau kuartal, maksud dia kita kena bahagi data kita kepada 4 bahagian, maka sempadan dia ada Q1, Q2, Q3. Okey. Yang Q2 ni kita boleh panggil dia sebagai median juga. Sebab dia sama dengan di tengah, median. Q2 boleh dipanggil sebagai median. Kemudian kita lihat yang ketiga. Kalau kita nak bincang persental. Kan? Kalau kita nak bincang persental. Okey, maksud dia kita bahagi data kita kepada 100 bahagian. Maka adalah P1, adalah P2, adalah P3 sampai yang di tengah ni P50. Kemudian yang terakhir sekali adalah P99. Dia takkan ada persental ke 100, tak ada. P99. Bahagian ada 100, tapi sempadan paling tinggi 99. Okey. Dan dari segi istilah yang di tengah ni kita boleh panggil dia sebagai median. Kalau kuartal Q2 dia panggil median. Kalau persental Q50 tu dia panggil median. Okey, untuk soalan tadi, kalau kita nak kira median, tadi saya dah bincang 3 tadi. Untuk soalan median, kuartal, dan yang ketiga persental. Kan? Ini syarat yang pertama, sebelum kita kira kita mesti rearrange. Mesti susun balik. Itu syarat yang pertama. Kalau soalan suruh cari min, mood tak payah. Tapi kalau median, kuartal dengan persental mesti ada
susun. Kita kena rearrange sama ada secara nombor kecil ke besar ataupun besar ke kecil. Mana-mana pun boleh. Okey. So step yang pertama mesti susun. Ni susun ni. Ni secara kebetulan memang dah tersusun ni. So tak ada masalah. Okey, kemudian kita tak guna formula ni, kita tengok. Ingat ni, median tu berada di tengah. Okey, kalau di tengah, maksud dia saya boleh letak satu garis di sini. Kalau saya letak satu garis di sini, maka sebelah kiri ada 3 nombor. Sebelah kanan 3 nombor juga. Itu maksud dia kita ambil satu sempadan, membagi data kita kepada 2. Masa kita buat cross ni, dia kena pada nombor, maka itulah jawapan median. Jadi tak payah kita guna formula. Contoh Nabi. Okey, kalau macam ni kan, ni data kita ni masih tak tersusun. Maka step yang pertama, kita perlu rearrange. Susun balik. Daripada nombor kecil ke besar, ataupun kalau nak tukar pun boleh. Daripada nombor besar kepada nombor kecil. Yang itu pun boleh juga. Okey. So daripada sini kita ambil yang di tengah. So kalau saya potong kat sini, maka nombor sebelah kiri 3, sebelah kanan pun 3. Yang kita potong ni kena pada nombor, maka itulah jawapan kita. Median ni adalah 24. Okey, kita tengok contoh yang ketiga. Ini pun sama, step yang pertama susun dulu. Okey, susun dulu step yang pertama, rearrange. Kemudian kita ambil satu garis yang membagi data kita kepada 2 bahagian. Kita lihat kalau saya cross kat sini, nombor sebelah kiri 3, sebelah kanan pun 3 juga. Okey, tetapi masa kita cross ni, ini dia tak kena pada nombor. Bila tak kena pada nombor, terus kita ambil average. Kita akan ambil average ni. Maksudnya campurkan 2 nombor kiri dan kanan ni bagi 2. So dapatlah jawapan 4.915. Okey, jadi tak payah kita menggunakan formula genap ke ganjil, tak payah. Kita susun, ambil yang di tengah. Kalau kita potong yang di tengah ni tak kena pada nombor, maka kita akan ambil average. Kadang-kadang data ni kita beri dalam bentuk ada X, ada Y. Okey. Kemudian kita ada set data, kemudian dia nyatakan mood. Mood kita adalah 6. Mood adalah 6, kemudian median adalah 7. Soalan dia find the values of X and Y. Okey, jadi kalau kita gunakan maklumat mood, sekarang ni kalau kita refer pada 6, ini 1. Yang ni 2. Ini baru 2. Kalau kita lihat yang lain, ada tak yang 2? 11 pun 2 juga. 11 pun 2 juga. Yang lain-lain tak ada kan? Okey, maka memang sah lah satu lagi kemungkinan X ni mesti 6. Baru kita boleh katakan data kita ni adalah mood sama dengan 6. Kalau kita kekalkan data kita ni, dia tak akan jadi mood sama dengan 6. Sebab ada satu lagi yang sama bilangan dia. 11 pun diulang 2 kali. 6 diulang 2 kali. Maka kalau ada syarat tambahan ni, kemungkinan besar X1 ni adalah 6. Okey, so selesai. So X2 sama dengan 6. Selesai. Okey, kemudian kita guna maklumat median pula. Okey, kalau maklumat median, kita kena susun balik, tetapi pastikan X ni ganti dengan 6. Okey, X tu ganti dengan 6. Okey, so kalau saya susun balik, macam tu lah. Okey, X tadi berapa? 6. Okey, X tadi 6. Kita katakan saya letak 6 kat sini. Okey, kalau kita susun dengan maklumat ni, okey, jadi sekarang ni kalau kita ambil yang di tengah ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau kita potong ni, maksudnya sebelah kiri 5 nombor, sebelah kanan pun 5 nombor. Maka median tu adalah X tambah Y. Kalau nak ikutkan kita guna terus 6 tambah Y per 2. Kita kena ambil average sebab bila kita letak je cross line ni, dia tak kena pada nombor. Jadi kita akan ambil average. Okey, so X tambah Y. Okey, ni selesaikan. Maka kita akan dapat jawapan dia X sama dengan 6 dan Y sama dengan 8. Okey, seterusnya kita lihat quartiles. Jadi tadi kita dah sentuh sikit.
Quartile ni maksud dia kita akan bagi data kita kepada 4 bahagian. Quartile ni maksud dia kita bahagi kawasan data kita kepada 4 bahagian. Bila kita bahagi data kita kepada 4 bahagian, maka kita akan ada 3 sempadan. Jadi untuk quartiles ni nilai dia adalah 3 saja, Q1, Q2, Q3. Dan tadi kita telah lihat Q2 ni boleh juga kita panggil dia sebagai median. Okey, kita lihat bagaimana kita nak dapatkan quartiles ni. Kita lihat contoh 8. Soalan dia find the first, second and third quartile. Ini maksud dia kita nak mencari Q1, kemudian Q2, seterusnya adalah Q3. Okey, kita lihat contoh yang pertama. Jadi kalau kita bincang median, kemudian kalau kita bincang quartiles ataupun kita bincang percentiles, maka step yang pertama mesti kita rearrange. Okey, kita mesti susun semula. Mesti susun. Okey, jadi kalau kita nak menjawab soalan quartile ni, kita kena susun dulu. Jadi step yang pertama, kita mulakan dengan median dulu. Kita mulakan dengan median dulu. Okey, so bila kita tentukan median, kita akan pastikan sebelah kiri mesti bilangan dia sama dengan sebelah kanan. Okey, maka kita akan potong 5 ni. Bila kita potong 5, maka nampak sebelah kiri 3, sebelah kanan pun 3. Maka bila kita cross line ni, kita gunakan pada 5, maka median tu adalah 5. Jadi kita bermula daripada nilai median. So kita dah tengok tadi Q2 ni sama dengan median, iaitu jawapan dia 5. Okey, kemudian bila kita nak tentukan first quartile ni ataupun Q1, kita lihat data kita yang sebelah kiri ni, daripada 3 nombor ni kita cari lagi median. Maka bila kita cross, kita akan lihat kena line kita ni kena pada nombor. Maka nombor tu adalah jawapan dia. So Q1 sama dengan 4. Sama juga untuk Q3. Kita lihat data kita yang sebelah kanan ni, 3 yang kanan ni, kita cari median lagi. Kita cari median, kita potong, maka yang kita buat line ni kena pada satu nombor, maka itulah jawapan untuk Q3. Jadi kita tak payah menggunakan formula. Okey, sama juga untuk soalan B ni. Jadi kita kena ingat yang pertama mesti arrange dulu. Kita rearrange. Kemudian step yang pertama kita mesti dapatkan median dulu. Step yang pertama mesti dapatkan median. Okey. Jadi kalau kita lihat kat sini, kita cari median. Okey, kalau katakan saya ambil 5 yang pertama, kemudian 5 sebelah kanan. Okey, jadi kita nampak median kita ni kita akan cross di sini. Okey, so kita akan lihat sebelah kiri ni ada 2, 4, 6, ada 6 nombor. Sebelah kanan pun ada 6 nombor. Okey, jadi yang pertama kita dapatkan dulu median. Jadi daripada sini median ataupun Q2 sama dengan, disebabkan bila kita cross ni tak kena pada nombor, maka kita akan ambil average. 5 tambah 6 bahagi 2. So kita akan dapat 5.5. Okey, kemudian step yang kedua barulah kita cari Q1. Q1 ni kita refer daripada data kita yang sebelah kiri ni. Yang ada 6 nombor ni, kita cari lagi median. Maka kita akan cross di sini. Okey, kita akan cross di sini. Sama juga bila kita cross yang di sini, dia tak kena pada nombor. Maka sama juga bila kita dapatkan Q1, kita kena ambil average. 2 tambah 3 bahagi 2. So kita akan dapat nilai 2.5. Okey. Kemudian untuk dapatkan Q3, kita refer kepada data kita yang sebelah kanan. Kita cari lagi median. Kita cari median. So sama juga, kita lihat bila kita cross ni, dia tak kena pada nombor. Maka kita akan ambil average. Jadi untuk Q3 ni, kita akan ambil nilai 7 dan 8. Tapi kita akan ambil purata dia. So jawapan dia adalah 7.5. Okey, jadi kalau kita nak mencari quartile ni, step yang pertama kita tentukan dulu median dia. Okay, median. Kemudian step yang kedua baru kita cari Q1 dan Q3 berdasarkan data yang sebelah kiri dan data yang sebelah kanan. Okey, seterusnya kita lihat bagaimana kita nak menentukan percentiles. Okey. Percentile ni kita kena ingat, kita bahagi data kita kepada 100 bahagian. Okay, katakan kita ada satu set data
dan kita akan bagi data kita kepada 100 bahagian. Bila data kita dibagi kepada 100 bahagian, maka nilai sempadan kita daripada P1, P2, kemudian kita akan ada P50 sampailah maksimum adalah P99. Jadi dia takkan ada nilai persental yang ke 100, tak ada. Paling tinggi adalah 99. Okey, sama juga kalau kita bincang median. Median ni dia sama dengan P50. Itu istilah lain bagi P50. Jadi bagaimana kita nak tentukan persental? Jadi untuk nak mengira persental ni, kita perlu mulakan dengan step yang pertama. Okey. Step yang pertama, kita perlu kira, saya tulis kat sini. Step yang pertama, kita perlu kira S. S tu dia ada formula dia. N darab K perkan dengan 100. Jadi step yang pertama, kita kena cari S, di mana N tu adalah number of data kita. Jumlah data kita ada berapa? Bilangan dia. Itu adalah N. Yang K ni ikut soalan. Kalau kita nak mencari P15, maka K tu 15. Kalau kita nak mencari P tu 50, maka K tu adalah 50. Okey. Kemudian, bila kita ada step yang pertama, kita lihat nilai S kita. Okey, step yang kedua. Okey, step yang kedua, kita lihat nilai S kita. Okey. Nilai S. Okey, katakan yang pertama. Bila nilai S tu not element of Z. Okey, contoh dia, saya ambil contoh. Katakan bila kita kira S ni sama dengan 1.2. Maka kalau kita nak mencari persental, kita kena ambil sebutan. Kalau kita dapat nilai not element of Z, maka kita akan baca nombor dia integer selepas 1.2. Jadi bila integer selepas 1.2, mesti kita akan ambil sebutan yang kedua sebagai jawapan persental. Okey. Dia bukan kira bundar, kita kira integer selepas nilai S yang kita dapat. Okey. Dari segi istilah yang tepatnya, kita menggunakan the least integer greater than S. Maksudnya integer yang lebih daripada 1.2. Okey. Kemungkinan yang kedua, katakan bila kita kira, kita dapat nilai S tu adalah element of Z. Contoh, katakan saya dapat S sama dengan 5. Okay, S sama dengan 5. Maka nak dapatkan persental ni, terus kita ambil sebutan ke-5 dan ke-6. Tetapi kita mesti bahagi dengan 2. Okay, contoh yang ke-9. Tapi kita kena ingat, bila soalan persental, quartile ataupun median, mesti kita rearrange dulu. Kita susun. Okay. So yang pertama, ini mesti buat ni. Kita perlu susun. Jangan biarkan dalam bentuk data yang asal ni. Okey, kemudian kita nak mencari P15. Kita nak mencari P15. Jadi kalau kita nak mencari P15, kita mulakan dengan step pertama dulu. Step yang pertama, kita cari S. Okey, kita cari S. Okey, katakan S sama dengan, ni formula dia. Ni formula dia. N kita adalah jumlah data kita ada 12. So letak 12. Yang K ni ikut soalan. Kita nak mencari P15. Kita nak mencari P15 tu berapa? So K itu adalah 15. Ini adalah nilai K. So kita kira dapat nilai 1.8. 1.8 ni not element of integer. Maka kalau kita nak mencari P15, kita akan ambil sebutan kedua. Sebab kita baca integer selepas 1.8. Jadi jawapan kita refer pada sebutan yang kedua. So P15 jawapan dia adalah 2. Okey, kita lihat contoh yang lain. Kita nak mencari sekarang seterusnya soalan dia nak mencari P25. Okey. Jadi step yang pertama kita kira dulu S dan kita lihat yang ini element of Z. Jadi kalau element of Z, maka step yang kedua, bila kita nak menjawab P25, maka kita akan ambil sebutan ketiga dan keempat bagi dengan 2. Jadi kita refer kat sini, sebutan ketiga kita adalah 2, sebutan keempat kita adalah 3. Maka kita akan ambil 2 tambah 3 bagi 2. Okey, ini 2.5.
Okey, kemudian P25 ni kalau kita nak kaitkan dengan first quartile, dia sama P25 ni dia sama dengan Q1. Sama. Okey, kemudian kita lihat contoh yang seterusnya. Kita nak mencari P60. Kita nak mencari P60, jadi jangan lupa kita mulakan dengan step yang pertama. Kita cari S dan kita lihat nilai yang kita dapat tu not element of integer. Maka bila not element of integer, maka kita nak mencari P60, kita mesti ambil sebutan ke-8. Sebab kita baca integer selepas 7.2. So rujukan kita adalah sebutan ke-8. So kita bacalah sebutan ke-8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So jawapan dia adalah 6.